Okay, hai. Assalamualaikum semua. Alright. Oh, bukan yang di situ. Alright. Hai, Assalamualaikum semua. Dan juga kepada Kelly. Hai, Dalam kita Masya. borak. Kita Apa berdua malam ni tapi bukan untuk Selamba kenapa Sister. bunyi macam tu? Hello, okay Saya ke? yang problem bunyi ke? Atau Kelly? Okay. Alright. So, hari ni kita berdua. Bukan untuk Selamba Sister tapi kita berdua di sini untuk kita borak dengan seorang tetamu istimewa malam ni. Sekejap saya tu ada masalah sikit. Tak apa, settle dulu biar saya bagi introduction sikit. Okay. So, dalam zaman masa pandemik hari tu ramai yang kehilangan kerja, ramai yang Itulah pelik dengar bunyi Kelly lain. kenapa? Okay. So, kita teruskan, alright? Masa pandemik Tak apa, hari mungkin tu. saya kena keluar balik dan masuk balik. Saya pun pelik. Okay, boleh je Moksha, do whatever you want. Okay. Okay, so masa pandemik hari tu, ramai yang kehilangan kerja. Dan juga ramai yang macam tak boleh pergi bekerja sebab atas restriction company masing-masing. Tapi kalau tak ada kerja, tak ada pendapatan, kena cari alternatif lain lah selain daripada bekerja makan gaji kan. So ramailah yang opt to berniaga sendiri. Tapi dalam berniaga sendiri tu juga ada orang cakap-cakap belakang, berniaga sendiri ni tak ke mana katanya. Moksha dah kembali. Alright. Okey. Barulah tadi dia macam bunyi robot. Sudah. Bunyi robot pula. Itulah tak ada Alright, gangguan siapa? sikit. Alright. Okey. Kelly kat mana tadi? Cerita dia. I cakap tadi dengan dia orang. Sekarang ni ada Jun Junina, Waalaikumsalam. Nurdiana Anwasha dengan Kak Nur Raihan. Alright. Kak Raihan, Kak Diana. Alright. So I was saying that masa pandemik hari tu ramai yang hilang kerja. Ramai yang tak boleh pergi kerja. Tapi betul. Nak buat macam mana? Hidup diteruskan juga. Nak kena bagi makan diri sendiri, keluarga. So betul. Ramai yang macam nak berniaga sendiri. Tapi dalam berniaga sendiri tu juga adalah orang kata macam-macam dekat kita yang berniaga ni. Ada yang macam alah tak ke mana lah kau berniaga tu kan. Kau kerja sendiri macam tak ada masa depan yang panjang. Jadi macam tu. Yelah betul lah sebab masa pandemik masa lockdown ni memang banyak sangat orang yang kehilangan kerja. Jadi bila ramai yang hilang kerja terpaksalah tubuhkan bisnes sendiri. Berniaga dekat pasar malam ke itu pun masa tu pun pasar malam masih tak boleh nak buka juga. So banyak yang berniaga di tepi jalan. Ada yang berniaga depan rumah. Termasuklah juga kadang-kadang jiran-jiran kita pun ada juga yang berniaga. Betul tak Kelly? Betul. Ada juga yang berniaga jenis lain Masya. Bukan dia berniaga dekat tepi jalan ni. Dia berniaga online. Lepas tu dia bukannya menghasilkan produk. Dia jual produk orang. Senang. Betul. Jadi ejen ataupun dropship. Lepas tu kawan-kawan kita lepas tu kawan-kawan kita yang ada kemahiran macam fotografi, videografi, diorang pun ada setengah tu offer khidmat freelance diorang untuk kita. So nampak betul. Tak? Kita macam memerlukan antara satu sama lain lah dalam this putaran keperluan bisnes ni sebenarnya. Betul. Sangat-sangat memerlukan sebenarnya.
kalau ikutkanlah saya pun ada di dalam grup sembang fotografi, ramai sangat yang kehilangan apa ni pekerjaan. Bukannya dari segi pekerjaan tu mereka diberhentikan ataupun apa ni terpaksa diberhentikan ke apa ke, tapi klien masing-masing pun tak ada. Sebab yelah tak boleh nak dalam musim lockdown ni, memang pandemik ni tak boleh nak buat perkahwinan, tak di event besar-besaran. Jadi banyak antara mereka ni yang terpaksa berpindah ke tempat lain membuat perniagaan lain. Mostly banyaknya perniagaan makanan lah kan. Ada yang menjadi ejen menjual sambal. Kan. Apa tu, sambal Lena gitu. Ada yang apa, menjual cookies, macam-macam lagi. So sebenarnya banyak sangat lah yang orang kehilangan sangat pekerjaan ni. Itu yang dinamakan makan gaji, yang ramai yang tak dapat nak makan gaji terpaksalah bekerja sendiri. Gitu. So topik hari ni sangat menarik ya Kelly. Betul tak? Betul tu. Sebab Bro, kita makan ada gaji ke kerja sendiri. Betul. Sebab tetamu kita ni ada nasyid. Tapi dia juga buat kerja-kerja marketing dan juga kerja-kerja di sebalik layar sebagai freelance. Di sebalik, kita panggil apa, di sebalik takbir. Betul. Okay. So dah ready ke? Dah ready nak panggil dia? Jom kita tengok sikit kita punya penonton kita malam ni. Kita borak ni, dah ready ke? Boleh komen ready. Kita pun tak sabar nak panggil jemputan kita malam ni. Nak tahu juga apakah pendapat beliau. Gitu. Alright. So ramai yang masuk dah. Kak Siti Azura ada, Kak Raihan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright. So macam ni Kelly? Kak Azura kata ready. Kenip mata ready, sikit. Jom kita. Alright, Kalau jom. dah ready, jom kita tampilkan Brother Acap Fine. Ya, silakan. Tu dia. Skrin dia yang paling besar. Mesti. Dia reconnecting tu Betul dia reconnecting ke atau saya je punya telefon? Dia memang tengah reconnecting. Sekarang ni dalam 2-3 hari ni connection internet sangat-sangat slow kan. Bukan kita je, dekat lain pun. Ya, betul internet. Tu dia. Alright. Hello, Assalamualaikum brother. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Kelly. Alhamdulillah sihat. Hang kat mana ni? Ada mana tu? Melaka. Tengah shoot music video. Melaka banjir. Tu dia, Melaka banjir. Melaka banjir. Dah sudah. Aduh. Tak boleh balik KL lah. Tak jalan balik KL lagi. Sudah tu duduk situ je lah kan cerita dia. Kita orang memang dekat sini lagi 3 hari. I see. Okay, apa projek dekat Melaka tu? Itulah dengan lampu merah. Kita ada shooting. Kita ada shooting. So, kita ada shooting untuk buat video actually. Tapi bila dah rumah ni ramai videographer and lighting man. So, dia orang tolong set up. Lampu dah macam itulah nampak cantik set up dia kemain. Dia ikut mood. Ikut mood tu, dia tukar-tukar tu. Aduh. Alright, Acap. Ramai yang kalau kenal Acap pun sebagai seorang artis nasyid. Tapi tak tahu your background. So boleh tak beritahu orang background Acap sebenarnya? Boleh tak share sikit? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kalau tak clear beritahu sebab tak apa. Okay. So sekarang ni okey Alright. So saya nama Sona Muhammad Ashraf Azhar. Orang panggil Acap Fine. Dah hampir 17 tahun saya nyanyi dalam industri nasyid. Dan
selain daripada saya adalah seorang artis nasyid sebelum ni, saya pernah berkhidmat sebagai penyampai radio selama 7 tahun. Dan selepas itu mula berjinak-jinak dengan TVC, iklan dan juga syuting ni untuk buat simple-simple apa ni orang panggil apa? Simple-simple punya projek lah. Kiranya senang cakap cuba benda baru lah. Walaupun tak ada lah basic kuat sangat, tapi dengan bantuan kawan-kawan ni kita try. Bila ada rezeki tu kita try the new line of kehidupan. Gitu. Gitu. Anything untuk meneruskan kehidupan. Ya, betul. So setengah orang ada yang kenal saya sebagai pengacara dekat TV, ada yang kenal saya untuk program-program, ada yang kenal saya mungkin dalam program-program ceramah dekat mana-mana pun ada dulu. Ada dulu yang kita dah terjun, tapi yalah macam mana pun life must go on. Benar. Betul, life must go on. Macam saya kenal Acap masa kita sama-sama makan gaji di sebuah syarikat dulu. Betul. Kami adalah pasangan yang sentiasa mencurahkan rasa hati bersama-sama. Betul. Lain macam. Tapi pasangan kita bukan berdua, pasangan kita berlapan. Kita dah ramai. Berlapan. 2 biji kereta. Biji kereta. Okey, baik Acap. Okey. Acap pernah makan gaji, bekerja makan gaji. Acap juga sekarang ni buat freelance banyak. So, apa yang Acap nampak the pro and cons of both worlds? Okey. Ya, betul. Okey, bismillah. Bila kita makan gaji, selalunya lah bila kita cerita pasal makan gaji ni, apa yang paling orang ingat is confirmnya income yang akan ada setiap bulan lah. Setiap hujung bulan kita dah tahu akan ada gaji masuk. Tapi once kita jadi freelance, kita kena susun. Contoh kalau expenses kita RM5,000, kita kena cuba cari. Contoh kalau projek ni dapat 300, projek depan dapat 500, projek lagi satu dapat RM50. Kita kena cukupkan komitmen tu. Sedangkan kalau kata kita ni adalah orang yang makan gaji, selalunya memang kita akan berada di dalam gaji kita tu, selalunya kita akan perbelanjaan kita pun based on that. So kita tak berani nak over daripada bajet yang kita ada ataupun over daripada gaji yang kita ada. Tapi once kita duduk dalam freelance ni, automatically kita kena plan lah. Setiap orang kena plan sebab kita tak tahu jalan rezeki kita tak tahu jalan kerja kita. Adakah adakah kita akan dipanggil pada tahun itu, pada bulan itu. Contoh kalau bulan ni, contohlah bulan 10 ni kita job banyak. Job melimpah-limpah sampai kena tolak job. Tapi tiba-tiba bulan 11 krik-krik. Kan? Bulan 11 dia krik-krik kan. Dia punya cengkerik tu banyak sangat kan. So bila dalam keadaan itu selalunya waktu tu lah kita akan jadi gelabah, kita akan jadi macam kalau aku ada kerja tetap ni kan senang. Dia akan terlintas sebab kita pernah ada gaji kan. Tapi kalau kita ikut pada spiritual sikit lah. Tapi kalau kata orang yang makan gaji dan juga bekerja sendiri ni, macam orang yang bekerja sendiri ni sebenarnya tawakal dia tinggi. Tambah-tambah bila dia ada family yang confirm, contoh macam contoh dia ada anak, dia ada isteri, dia ada overhead, rumah ada, kereta ada, motor ada, mak ayah di kampung, masih ada lagi yang perlu disara dan sebagainya. So dia punya hidup dia tu, setiap hari dia akan fikir benda tu. Adakah esok akan ada peluang untuk aku dapatkan sesuatu, ataupun aku akan kena tunggu lagi 2-3 hari untuk dapatkan sesuatu. Tapi kalau kita makan gaji, kita pergi kerja hari-hari, balik pergi pukul 8, balik pukul 5, pergi 8, balik pukul 5 dengan beberapa tugas-tugas yang diberi pada kita dah tahu dah, bulan ni 28 hari bulan, insya-Allah tak ada apa-apa arah, memang tak ada apa-apa arah, selalunya duit tu dah masuk dalam akaun kita. So daripada 28 tu kita dah boleh kita dah boleh bahagi dah rumah sini, kereta sini dan sebagainya. Tapi bila kita dalam keadaan freelance ni, automatically setiap hari-hari kita tu akan ada satu perasaan yang mana adakah aku akan ada
orang panggil pada esok hari ataupun akan ada kerja untuk aku buat esok hari. So bila tak ada, dia kena cuba untuk cari jalan. Maksudnya kalau contoh dia adalah freelancer, videographer contoh, tak ada orang nak panggil dia shoot video. So dia kena fikir dah, kalau aku tak shoot video aku nak buat apa? Mulalah waktu tu cari kawan-kawan yang buat dropship lah, apa benda lah. So kadang-kadang tak kena pun dengan bidang yang dia buat. Cuma kata bila nak mencukupkan keperluan, dia akan go to apa saja bidang yang dia boleh buat. Okey. Yelah betul lah juga kan, dia macam yelah bila bekerja sendiri ni dia tawakal dia lebih tinggi sikit daripada orang makan gaji. Sebab yelah nak fikir esok hari dapat ke tidak job ni, boleh ke tak nak menampung untuk sebulan tu kan. Betul. Itulah. Itulah. Macam ada nak tanya soalan? Itulah. Adalah nak tanya juga sikit dekat Bro Acap. Bro Acap Silakan. Yang mana lebih selesa? Adakah macam makan gaji tu lebih selesa ataupun kerja sendiri lebih selesa? Dan kenapa? Ikut yang Bro Acap pilih tu, itu lebih selesa. Kenapa? Tahu juga. Okey. Kalau tanya saya, setiap orang ada pandangan yang berbeza. Dan setiap orang ada keperluan dan tahap yang berbeza. Contoh dia, bagi orang yang makan gaji, dia mungkin sampai satu tahap dia akan rasa macam aku dah cukup, aku dah tak boleh nak kerja dengan orang, so aku akan move. Tapi macam orang yang bekerja sendiri ni, dia nak kata dia adalah satu benda yang betul-betul kita rasa macam lagi bagus kita kerja sendiri. Tak juga, sebab dia ada development period yang kita kena jalan. Maksudnya, contoh macam saya memang orang kenal sebagai pengacara majlis. Orang kenal saya sebagai MC, orang kenal saya sebagai host. Sampai saya buat program TV, saya buat program radio dan sebagainya. Tapi orang tak tahu sebelum saya buat radio, saya buat TV, saya buat VO for documentary dan sebagainya, saya juga pernah buat DJ Kenduri, tahu? Yang mana orang bayar RM50 sekali pergi. Selamat datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Long yang sudi datang ni, alhamdulillah. Sudah lauk ada di sana, nak jumpa pengantin pergi di sana. So benda tu saya pernah buat, saya pernah lalu. So bukannya saya terus aku masuk dalam industri terus aku pergi ke TV. Tak. So dia ada so untuk freelance ni, sebab dia setiap orang tambah-tambah pula untuk kreatif industri, dia ada rate mengikut kepakaran tau. So kalau kau ada kepakaran ni, so rate kau macam ni. Tapi kau ada yang ni, kau akan ada rate macam ni. So macam tu, dia ada perbezaan dari segi pendapatan on perkadaran tu lah. Dia sama macam kerja kerajaan jugalah. Kalau kerajaan dia ada grade kan. So macam tu juga. So kita dibayar mengikut kita punya tahap keupayaan kita. Contoh macam satu, kalau kata dalam freelance industry ni, yang based on trust. Contoh kalau kata kita adalah host, contoh macam saya, kebanyakan klien-klien saya ada klien-klien yang repeat. Maksudnya dia ada buat satu program, next year dia nak buat annual dinner ke apa benda, dia akan panggil saya lagi. Contoh tahun ni mungkin dia panggil saya sebagai host saja, tapi tahun depan dia akan panggil saya sebagai event organizer for all dia punya program. So kita punya development kat situ. So mungkin kalau sekarang ni dia bayar saya certain amount. Tahun depan cakap, Cap, rasanya kau punya kontak tu bagus lah, Cap. Boleh tak kau yang handle semua bahagian artis kau cari? So benda-benda macam tu. So kita develop dekat situ. Sama juga dengan industri ni. So kita tengok dia punya grow macam tu. Tapi nak menjadi seorang freelancer, dia kena develop lah. Dia tak boleh stay. Maksudnya aku tak boleh dekat situ je. Sebab expenses makin hari makin tinggi. Sebab kita tahu itulah kita punya increment sebenarnya. Kalau untuk bekerja sendiri. Tapi kalau orang yang bekerja dengan kerajaan, increment dia is on dia punya kerja-kerja apa. Contoh macam dia buat kerja bagus apa semua, dia dapat SKT kan, SKT kerja tahunan tu. So dia buat benda tu dan dia akan dapat anugerah pekerja cemerlang tahunan, ataupun dia akan dapat offer untuk naik pangkat dan sebagainya. Tapi untuk freelance ni dia kena cari apa yang boleh membuatkan dia lebih maju satu tapak dekat depan, supaya bila dia keluar hari ni, contoh macam saya keluar hari ni sebagai
sebagai host, sebagai MC. Esok akan ada MC baru yang akan keluar yang akan mungkin lebih bagus daripada saya. So waktu tu saya dah kena fikir dah apa yang aku kena buat supaya aku ke depan lagi daripada diorang. Supaya diorang ni tak potong aku. Bukan kata kita nak sekat rezeki, tapi kita kena jadikan tu sebagai kita punya kita punya batu loncatan lah kan, ayat bahasa Melayu kan, untuk kita move forward supaya orang lebih kenal kita dan we can get more pay, maksudnya kita dapat bayaran yang lebih bagus untuk kita nak menafkahi diri kita dan keluarga. Macam tu lebih kurang. So dia sebenarnya tak ada mana yang lagi bagus. Dia depends pada orang. Kalau orang tu rasa dia adalah orang yang suka cabaran, orang yang suka try satu benda dan risk taker lah, maksudnya dia orang yang suka ambil risiko. So dia boleh go to freelancer, tapi dia tak boleh pergi sembrono macam tu je. Dia kena ada prep. Maksudnya dia kena prep, contoh dia kerja dulu. So dia dah kerja dulu, macam saya dulu pun kerja dulu. Saya kerja makan gaji dulu sama dengan Kelly. So bila kita bekerja dulu, dalam masa yang sama kita build up kita punya career. Contoh kalau kita kerja dalam bidang apa sekalipun, kita minat nak jadi host contoh. Kita build up kita punya career supaya orang kenal. Lama-lama bila orang dah okay, this is Acak fine. Okay, orang dah kenal kau. Waktu tu kau boleh fikir, okay, this is about time aku nak full time in this type of this kind of work. So waktu tu kita tawakal lah. Tu. Bila dia sebab dia macam ikut kita punya ni lah, preparation sebenarnya. Betul lah cakap Bro Acap, kita kena prep dulu. Kalau kita tak prep terus tercah tu yang tak menjadi tu yang banyak orang start, bila tak jadi terus dah tak nak buat dah. Kan betul tak Kelly? Betul tu. Sebab kita saya dengan Mira pun ada buat juga freelancing. Sambil makan gaji tu sebab nak top up apa yang perlu kan. Okey, pada pendapat Acap sekarang ni macam ramai sangat nampak orang student bekas student yang baru grad ataupun orang yang mungkin sebelum ni dah kerja tapi nampak macam tak ada kerja. Is it pendapat Acap, adakah sekarang peluang pekerjaan semakin sikit ke macam mana? Tak tahu juga kan. Kalau tengok pada ekonomi itself, kita tengok memanglah ada sikit gangguan lah bila dah ada PKP, COVID dan sebagainya ni. Semua dan sebagainya. Tapi kalau kita nak cerita berkaitan dengan peluang kerja, untuk mereka yang tak bekerja langsung tu, selalunya sama ada dia terlalu memilih ataupun dia tak jumpa potensial yang dia ada dalam diri dia, ataupun dia tak tahu sebenarnya dia boleh buat something yang lain selain daripada benda yang dia rasa dia tahu. Sebab apa? Kalau kita tengok PKP, ada di antara kita yang dulu ni tak pernah pun meniaga masak-masak ni. Tapi bila PKP ni berlangsung, masing-masing duduk kat rumah lama, dia mula develop dia punya diri. Dia punya semua jadi pandai masak. Dia develop diri dia punya tiba-tiba dia try macam okey juga kan. Lepas tu dia jual dekat orang-orang sekitar dia. Okey juga kan. So dia terus pilot tu ada yang buka kedai. Dan benda tu sebenarnya orang PKP kebanyakannya tercedok. Dia tiba-tiba jadi kaya-raya. Gitu. So ada pro and con dia. Kadang-kadang kita kata bila kita di dalam keadaan tertekan, waktu tu kita akan cuba untuk pull over diri kita supaya kita jadi lebih kreatif untuk kita cari sesuatu. Sebab bila kita tengok dah tak ada peluang kan, dah tak ada peluang, nak pergi kerja tak boleh, cuma boleh duduk dalam circle kita je. Tapi kalau tak kerja tak boleh, nak bayar bil kena bayar juga, moratorium pun bil lain ada yang kena bayar. Tapi so that's why orang ni bila dia dalam keadaan tertekan, kreativiti dia tu dia akan tiba-tiba keluar. Ada setengah bila tertekan dia terus jadi bengong. Ada juga. Tapi tapi kebanyakan kita memang dicipta untuk kita ni ada satu rasa nak mencuba tau.
Sebab kita ni ada rasa macam mana? Sebab kita percayalah, tambah-tambah kita orang Islam Kita orang Islam, kita percaya dalam Quran Allah dah janji dalam Quran yang mana Allah takkan uji kita lebih daripada kemampuan kita. So kalau kata kita ni diuji, kita kena yakin yang mana ujian ni sebenarnya aku boleh lalu. Aku boleh lalu, sama ada aku boleh lalu seorang ataupun aku boleh lalu dengan bantuan semangat daripada orang yang ada di keliling aku. So that's why kenapa bila dalam masalah-masalah macam ni, bila kita dalam keadaan tertekan, kita jangan duduk seorang. Kita cuba untuk jumpa kawan. Kadang-kadang kalau tak jumpa macam kita PKP kan, kita tak boleh jumpa kawan, kita video call tak apa. Kadang-kadang kawan-kawan kita akan spark sesuatu tau. Dia akan cakap, bro, kau try lah yang tu. Mana tahu kau ada rezeki lah. So benda-benda macam tu yang akan bagi kita spark elemen tau untuk kita maju lagi. Untuk kita try sesuatu yang mungkin tak pernah terlintas kat kepala otak kita kalau kita duduk seorang. Betul. Macam aku dah selalu kupas bawang je. Nampak? Tapi idea tu ada. Idea betul. Kita kena contact kawan-kawan kita yang mungkin jauh di mata tapi kita punya vibration tu vibration tu lain, vibration tu sama, kita akan dapat juga idea nak meniaga apa, nak kerja apa, silap-silap dapat job lagi. Dia kadang-kadang kawan-kawan ni dia kadang dia buat benda yang mengimbau tau. Dulu waktu aku pergi rumah kau dulu, kau ingat tak yang kita buat cokodok tu? Sedap tu. Kau try. Buka order. Macam tu. Dia punya jemaah tu kan. Try macam tu. Betul. Kadang-kadang kawan-kawan ni bagi idea, tak apa dia borak-borak je sebenarnya. Tiba-tiba kita yang tak ada idea macam tu kan. Betul. Dia nampak tu. Kawan-kawan ni membantu sebenarnya kalau kita borak-borak. Sebab tu orang cakap, sebab tu kenapa kita kata kita kena pilih kawan yang baik. Kita kawan dengan orang yang jual minyak wangi, kita akan dapat bau wangi dia. Kan? Kita kawan dengan orang yang jual perfume, kita dapatlah bau perfume dia. Kalau kata kita kawan dengan orang yang jual besi, kita dapatlah bau asap dia. So kita kawan dengan orang yang baik, kita dapatlah tempias positif dia. Tapi kalau kata kita jumpa orang yang macam aku tak tahu PKP ni bagaikan ujian ataupun bagaikan hukuman daripada Allah untuk aku, mungkin untuk aku duduk saja kot. Macam tu dia tak ada fikir dia tak ada rasa macam yang nanti dapat negativity tu. Yang dapat, kalau dapat kawan macam tu yang negativity vibe tu dapat yang kita pula. Betul. Alright. Untuk macam selalunya mak-mak lah nak anak dia orang ni kerja dengan gaji. Kalau boleh nak komen. Senang nanti nak buat loan. Lepas tu budak-budak sekarang ni pula jenis yang kalau hang tu baru grad degree, hang ingat hang punya gaji tu 3,000 and above lah. Tapi susah nak dapat sebabnya kalau lah kau bukan profesional dalam bidang kau bukan ada satu kepakaran dalam bidang kau takkan dapat tangga gaji tu. So komen hang macam mana? Apa nak bagi tahu sikit dekat depa ni? Perlu ke depa teruskan menunggu ataupun just start dengan meniaga sendiri dulu? Kelly rasa macam mana? Kalau saya pernah menanam anggur 2 kali 6 bulan. So saya berniaga sendiri. Kelly, kalau kau nak tahu, kalau kau nak tahu lah. Ni yang menonton kan. Kalau kau nak tahu, Kelly kalau dia tak niat kerja makan gaji pun dia boleh hidup. Sebab Kelly ni dia ada magical touch. Dia boleh masak dengan sedap. So dia betul, nampak macam kau tengok sekali nampak macam ni confirm pergi dapur setahun 10 kali je. Tapi sebenarnya dia banyak kali pergi dapur. Dia memang pandai masak. Saya suka dia punya makanan-makanan yang berasaskan barat. Tapi dia memang influence barat banyak lah si Kelly ni. Sebab tu nama dia Kelly. Nama betul dia 3 kali dah. Allah. Betul. Saya setuju. Kan? Masakan dia paling sedap. Okey, kalau pendapat saya setiap orang, setiap mak ayah pasti nak yang terbaik untuk anak dia.
Dia memang nak, dia nak secure. Dia nak anak dia secure. Maksudnya, dia kadang-kadang betul lah dia nak anak dia secure. Maksudnya bila hang dah masuk kerajaan, hang dah kerja government ni, selalunya benda paling hang akan cepat sekali dapat adalah beli kereta lah. Kan? So dia boleh balik kampung selalu apa semua. So itulah positif yang kita fikir. So mak kita hang boleh balik kampung selesa dan sebagainya. So lepas tu hang boleh beli rumah dan sebagainya. Mudah sebab apa? Orang kerja government ni dia ada keistimewaan dia yang dah disediakan. Tak macam orang swasta ni kadang-kadang walaupun gaji 5,000, dia nak macam-macam statement yang menunjukkan yang dia mampu pula baru boleh beli. Itu pun ada kadar-kadar tertentu. Contoh, kadang-kadang 10,000 pun macam-macam surat lagi kena tunjuk kan. Betul. Tapi kita tahu yang setiap orang nak yang terbaik. Setiap orang nak yang terbaik dan kadang-kadang berkaitan dengan gaji ni yang kata nak fresh grad nak 3,000 starting ni apa semua. Dia pun terlalu banyak tengok cerita Megah Holding. Kan? Sebab apa bila kita tengok anak-anak dalam cerita Megah Holding ni bila mereka habis je belajar, mereka terus dapat kereta Honda. Kereta bukan leket, tak ada. Pakai kereta Myvi tak ada. Kereta Honda. Tak nak. Kadang-kadang Mercedes Benz. Lepas tu duduk dekat kondo, bukan duduk apartment lah. Apartment tak ada lift tak mau. Mereka nak yang jenis macam tu. Tak pun kalau duduk seorang dia nak Soho dekat T4 Salam. Ada kolam renang, bawah ada gym. So dia punya fikiran macam tu. So that's why dia rasa kalau aku ambil gaji 1,500, aku tak boleh dapat kehidupan dia macam tu. Aku mesti kena duduk dengan mak aku lagi. Aku tak mau duduk bilik sewa. Aku nak kehidupan yang seperti aku tengok dalam cerita di drama pukul 7 setiap petang tu. So that's why kenapa saya cakap setiap benda kita kena tengok on the realistic side. Maksudnya yes, tak salah untuk kita meletakkan pengharapan ataupun kita rasa okay, aku satu hari aku nak gaji of that amount. Tapi kita kena realistik. Ada certain bidang yang memang you can get that amount. Tapi ada certain bidang yang mungkin kita kerja 10 tahun pun belum sampai tahap tu lagi. Sebab depends pada tempat yang kita kerja. Kadang-kadang tempat yang kita kerja, kadang-kadang depends pada kebolehan dan keupayaan kita. Kadang-kadang depends pada apa yang kita mampu bagi untuk company tu. Kadang-kadang memang company tu kedekut. Contohlah. Kan? So benda-benda macam tu yang akan main peranan. So that's why kalau nak bekerja, rasa nak bergaji tinggi, cuba cari sesuatu yang boleh jadikan kita lebih daripada orang lain. Ataupun istilah marketing dia, istilah branding and marketing dia adalah cari USP dalam diri kita. Cari unique selling dalam diri kita yang membolehkan kita menjadi lebih daripada orang lain. Maksudnya, okay, aku ada kandidat. Itu dia. Hilang pula. Betul. Tengah sedap-sedap dengan ceramah ni Ustaz. Hilang terus ni, mesti internet slow ni. Masuk balik Acah, ya Allah. Tengah syok dengar. Tengah syok dengar tu. Pasal USP tadi. Boleh hilang dah terus. Alright, okay, tak apa, sementara menunggu ramai balik. Yeah. Alright. USP diri tu. Kita cari unique selling point kita. Aku ada kandidat aku ada kandidat A. Contoh Moksha dengan Kelly datang interview dekat saya. Okay. So saya ada Moksha, saya ada Kelly. So saya ada kandidat M, saya ada kandidat K. So sekarang ni setiap kandidat tu aku kena cari apa yang lebih di setiap korang. Korang mesti datang dengan package. Maksudnya korang datang dengan result yang bagus. Korang datang dengan kebolehan dalam bercakap, bertutur, menulis dan sebagainya. Tapi apa yang buat korang ada value untuk company aku? So that's why kita cari USP tu. Aku kelebihan aku. Kelebihan aku lebih berat badan. Kelebihan Kelly pandai masak tu USP dia. So itulah itu aku punya respon lah.
Kalau boleh lah aku tanya. Aku tanya. Kalau boleh aku tanya, masa PKP tu hang ada job tak? Masa PKP ada job tak? Kalau ikut PKP, PKP baru ni dan PKP sebelum ni, actually memang aku cuti lah. Memang aku cuti. Tapi aku cuti untuk buat event lah. Event secara terus. Tapi adalah aku buat hosting untuk webinar, untuk kementerian-kementerian punya program dan sebagainya. Dan yang paling yang antara yang aku buat waktu PKP adalah benda yang mungkin orang tengok kat Facebook aku, dia akan perasan. Aku jual dorayaki. Ya. Dorayaki, yes. Aku nampak tu. Sedap tu dorayaki tu. Masih lagi sekarang masih lagi ke dah stop? Tak sempat sebab sekarang dah start syuting. So dah tak buat lah dorayaki tu. Sebenarnya. Tapi masih ada order lah, masih ada orang minta. Cuma kalau orang minta, kita macam pass dekat dealer, agent lain lah. So macam tu. Tapi kalau ditanya dekat saya ni, saya ada family, saya ada isteri, saya ada anak 3 orang. So bila PKP, saya ada rumah yang saya kena bayar, saya ada kereta yang saya kena bayar, saya ada motor yang saya kena bayar, saya ada sekolah anak yang saya kena bayar, pengasuh anak yang saya kena bayar. So yang boleh moratorium ke tak moratorium ke, tapi hakikat dia bayar tak kena bayar. So that's why kita kena buat jugalah. So kalau hang rasa, contoh macam saya, kalau saya rasa aku ni keluar TV kot, sebelum ni aku host dekat TV, dekat Astro Oasis, dekat TV Hijrah bagai dengan DJ radio, takkan aku nak jual dorayaki tepi jalan kan. Tapi kalau saya fikir benda macam tu, saya rasa benda macam tu, maknanya saya takkan buat apa-apa lah. Saya akan rasa macam aku duduk je lah, mungkin esok ada orang panggil aku kan. Tapi hakikat dia, kehidupan ni bukan macam tu. Kehidupan ni kita perlu move. Kita kena buat sesuatu supaya once kita buat sesuatu, kita get sesuatu, kita akan puas, kita akan happy. So kita kena plan. Contoh macam bila kita dah kena terantuk 2 kali ni, saya sebenarnya terantuk 2 kali lah. Maksudnya PKP 1, saya baru selesai travel dengan satu company umrah ni, company travel agency ni. Saya travel seluruh Malaysia tau, 50 lokasi. Lokasi terakhir seminggu sebelum lockdown. Maksudnya saya hari-hari keluar, dan waktu tu adalah sikit simpanan daripada total payment yang kita buat kerja, buat job tu kan. So bila PKP 1, kita belum biasa lagi, dan kita tak tahu pun PKP ni sampai bila. Dia kata 2 minggu, lepas tu sambung lagi 2 minggu, sambung lagi 2 minggu kan. Lah kali sampai berbulan-bulan lah. Kan, sampai Abang Jamil mampus. Tapi bila dalam keadaan macam tu, kita tak plan. So anak-anak kita nak beli apa, kita macam tengok dia boring, kita beli. Sampai boleh cakap, ini saya di PKP 1 perbelanjaan saya termasuk dengan expenses beberapa bulan tu, sampai saya habis simpanan dalam akaun saya RM10,000 tau. Duit yang kita ada simpanan tu habis. Sebab kita nak bayar bil yang memang kita dah ada. Tapi macam anak-anak kita yang bosan dekat rumah ni, termasuk kita ni, kita macam sentiasa, waktu tu pula memang malas nak masak semua. Dengan Food Panda boleh kata datang rumah saya sehari 3 kali. Tu dia sehari 3 kali. Kan, sehari saya 3 kali. Tu belum lagi resipi viral. Aku try resipi viral, dalgona apa semua. Hang nak buat dalgona bukannya hang beli barang murah, Nescafe, susu lagi. Dulu tu mahal kot. Semua benda-benda tu harga dia mahal. So waktu PKP 1 ni memang aku tercedok habis lah. Aku memang habis segala simpanan waktu tu. Lepas tu konon nak bangun semula selepas PKP 2. Kan. Tapi rupanya PKP 2 ni tak lama. Panas aku sangka sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Sekali 3 bulan je boleh kerja. 3 bulan je boleh kerja. Lepas tu lockdown yang lagi gempak punya. Waktu tu kes 1000 punya.
So that's why 10,000. yes kan. So that's why bila PKP 3 ni, bila habis kita lah ni dah boleh keluar ni, aku dah set macam-macam benda untuk aku survive PKP tau. Antara dia, benda yang ini benda yang hampa kena fikir. Orang yang mendengar, kalau hang rasa hang ada expenses yang perlu hang selesaikan, hang rasa yang kalau kata ujian macam tu datang, hang akan rasa tercedok lagi sekali, hang kena prep. Maksudnya sekarang ni hang dah kena mula menyimpan balik dan hang kena cari sesuatu yang hang boleh build up. Bila PKP nanti, hang boleh makan hasil daripada benda tu. Contoh apa yang aku buat sekarang, aku dah set satu kedai burger untuk aku tau. So aku dah set satu kedai burger, di mana kedai burger tu akan dirun oleh orang. Aku akan pantau lah. Maksudnya akan dirun oleh pekerja yang mana aku boleh kerja di luar. Maksudnya aku boleh teruskan aku punya kerja kan. Tapi bila PKP andai kata, tapi minta janganlah, aku dah tak larat dah kan. Bila jadi tu kan, harap-harap aku ada something, aku ada sesuatu yang boleh aku guna untuk aku punya pendapatan. Macam tu. So kita kena bersedia lebih awal lah. Sediakan payung sebelum hujan. Jangan sediakan hujan sebelum payung. Tu dia jangan jadi macam yang first lah. Kita habiskan semua buat macam-macam menu makanan apa. Lepas tu kita tertidur lagi. Itu tips yang berguna dari seorang freelancer dan businessman kepada freelancer dan businessman lain. Sebab kadang-kadang kita yang membuat freelance ni pun kadang-kadang kita rasa macam tak apa, ada punya job. Tak apa. Nanti mungkin ada lagi, mungkin tu yang kita takut tu, ketidakpastian tu. Tapi saya pasti sebenarnya Allah dah tentukan rezeki kita. Cuma kita ni nak kickstart dan nak berusaha kat arah tu sebenarnya. Betul. Ada lagi satu benda yang aku buat. Benda ni macam kelakar lah. Sebab hang nak jadi owner, hang nak jadi satu funder, tapi hang tak ada duit tau. Hang tak ada duit yang banyak. Ini salah satu. Ini aku punya brand tau baju ni. Kod ni aku tempah dengan seorang penulis kod di Kelantan tau. Untuk aku buat brand Proud to be Muslim. Aku buat satu brand nama dia Proud to be. Aku buat snapback dengan aku buat t-shirt. So aku buat dia combo tau. Aku nak bagi barang aku menarik sebab aku nak orang beli barang aku berbanding dengan barang orang lain. Aku kotakkan baju dan cap ni dalam satu kotak. So aku jadikan combo. Tapi aku rasa kotak yang aku pakai tu, aku mampu ke nak buat kotak yang cantik sebab aku tak ada duit. So aku pakai kotak kek. Sebab kotak kek murah. Betul. Tu dia kreatif. Instead of pakai kotak kek untuk buat letak kek, kita letak baju dan topi. Kita letak baju dan cap. Nampaklah lain dekat situ. Orang selalu guna untuk beli buat kek. Tapi bila orang tanya untuk apa ni, buat kek ke? Tak, kita letak baju dan topi. Menarik. Itu sebenarnya kemanisan bila kita terdesak. Konon ni nak nampak premium lah. Itulah kelebihan bila kita terdesak tu. Sebab kita tu ada je benda yang kita fikir. Ada je benda yang terbit dari kepala otak kita ni. Ya, betul. Okay. Pada pendapat hang, bila kita tahu ada pros dan kontras bila makan gaji dan bekerja sendiri ni. Is it dalam long run? Yang mana yang lebih nampaknya beneficial to someone? Ataupun memang zaman sekarang ni zaman yang kita kena buat dua-dua? Yang mana sebenarnya lebih? Tu dia dah tersekat ke? Hello? Dah kaku gitu. Acah. Okay. Kita tunggu lagi. Okay. Masalah-masalah internet. Bila masing-masing ada.
kita punya penonton macam senyap di malam ni, masih lagi berada dekat kampung ke apa? Anda masih lagi ni masih mood bercuti. Mood bercuti. Kita lambat lagi kan. Okey. Dia main dah. Dia datang ceng. Tu dia datang dah. Okey. Tak ada lagi. Okey. Okey, aku rasa aku punya line dah mula kacau. So kita cuba selesaikan apa yang soalan-soalan yang masih ada. Okay. Kita ada satu soalan daripada Kelly tadi, kita selesaikan yang tu dulu. Okay, in a long run lah, hang rasa, okay, in a long run, hang rasa adakah bekerja sendiri ni lebih beneficial daripada makan gaji, ataupun memang zaman sekarang ni kena buat dua-dua? Dia dah tersekat dah tu. Sekejap, kita tengah troubleshoot line. Okey, dah. Boleh. Apa soalan tadi? Okey. In a long run kan. Okey, mungkin mak-mak sekarang ni tengah tengok. Okey, in a long run, adakah kerja makan gaji ataupun kerja sendiri yang lebih beneficial, ataupun memang zaman sekarang ni kena buat dua-dua? Okey. Kalau kau tanya aku, kerja sendiri in a professional way, dia akan dapat more daripada kerja biasa. Contoh, kalau kau adalah seorang professional event organizer, kau punya gaji kadang-kadang lebih daripada yang sepatutnya kau dapat. Maksudnya professional kau tu akan buat kau punya gaji lebih banyak. Tapi kalau kau rasa nak sustain punya gaji tanpa terlalu banyak cabaran, tapi ada juga cabaran, mana ada tak ada kerja yang tak ada cabaran kan. Yang kau rasa lebih secure in term of pendapatan, bakal gaji lah. Tapi untuk aku yang aku dah lebih kurang 8 tahun, 9 tahun aku freelance, satu, dia mengajar kita untuk kita letak pengharapan yang tinggi pada Yang Maha Satu lah. Allah. Sebab kita lebih yakin rezeki ni sebenarnya Allah bagi, bukan bos kita bagi. Sebab kadang-kadang bila kita kerja dengan orang, ada waktu yang kita tak boleh terima apa benda yang dia cakap, dan benda tu sebenarnya memang benda yang tak boleh diterima. Kalau benda tu tak boleh terima sebab perangai kita buruk, lain. Tapi ini adalah benda yang memang, benda yang patutnya memang tak sepatutnya jadi macam tu. Kita ada stand, maksudnya kita ada stand yang kita rasa macam takkan kot benda tu tak boleh, takkan aku nak buat, takkan aku nak ikut sebab aku kerja dengan kau. Kadang-kadang benda tu akan mengganggu kita punya kesucian gaji yang kita perolehi tau. So that's why kalau kata kita nak cari sesuatu, cuba cari benda yang kita suka dan kita minat betul-betul. Kalau kata contohlah, benda yang kita minat tu, kita suka jadi cikgu contoh. Kan? Cikgu kebanyakan makan gaji, jarang cikgu yang tak makan gaji ni. Kecuali cikgu tuition. Kan? Cikgu tuition je tak makan gaji. Cikgu tuition je dia punya ni kan. Tapi so kalau hang memang minat mengajar, so kalau dah memang term guru tu adalah makan gaji, hang teruskan je lah. Cuma kalau hang nak dapatkan lebih, hang buatlah dua-dua kerja. Maksudnya hang buat tuition, tu dia hang akan dapat income tambahan as a freelance punya cikgu kan. So benda-benda macam tu. So tak semua. Contoh hang minat jadi polis, mana ada polis part time. Kalau ada tu kelakar tu, cuba part time. Ada kerja yang sesuai. Ada kerja sesuai dengan part time ataupun ada sesuai freelance. Kau tanya kan, okey, Mosha kerja apa? Saya tentera part time. So benda-benda macam tu lah. Watania bulan interest. Kan. Pergi berbulan-bulan tapi kerja part time kan. Kita minat sesuatu, kita fokus. Sebab apa? Bila kita buat benda yang kita suka, kita buat benda yang kita minat, dia akan datang satu benda yang kita panggil teruja untuk siapkan tau, ataupun teruja untuk dapat yang terbaik. So bila kita rasa happy buat kerja, walaupun kadang-kadang gaji dia sikit, kita akan bahagia. Tapi kita dapat gaji besar tapi kita tak happy, hari-hari pergi duk menyumpah seranah orang je, ataupun bila kita pergi asyik menyusahkan diri kita dan balik kepala
yang ada rambut semua dah gugur sebab stres dengan tempat kerja kan. Uban dah, uban terus. So better move on je lah. Betul lah tu. Jadi sebenarnya kena ikut apa yang kita minat, profesi Ya, yang kita betul. minat. Baru kita rasa bila buat satu-satu kerja tu kita rasa happy kan, gembira. Dan kita boleh bagi 100% ataupun 200% daripada apa yang sepatutnya kita bagi. Ya, betul. Sebab Jangan jadi tentera part time. boleh watania. Polis je tak ada. Polis ada kedek polis je. Jadi polis kan. Jadi polis part time. Saya jadi polis hari Sabtu Ahad je. Betul. Hari cuti. Okey. Sebab apa? Hari biasa saya jual sehari gold. Gitu. Begitu. Aku rasa ini adalah satu macam wake up call juga kepada mak-mak, ayah-ayah yang sebelum ni nak anak makan gaji je. Tapi Kelly, Ya. ni aku punya respon lah. Aku ada anak. Aku pun kalau boleh aku nak anak aku stabil. Setiap mak ada pandangan macam tu ataupun ayah ada pandangan macam tu. Dia nak anak dia selesa. Anak dia ada gaji yang tetap, ada pendapatan yang tetap. Satu, tak menyusahkan dia. Lagi satu, dia nak anak dia ni boleh hidup dengan baik lah kan. So that's why mak ayah kita ada. Bukanlah mak ayah kita nak, contoh Kelly masuklah kerja government, nanti mak boleh tumpang pakai nama kau beli kereta. Tak ada mak kita fikir begitu kan. Lah Honda Accord. Tapi mak kita nak kehidupan kita yang sempurna. Mak ayah kita ni nak yang terbaik untuk kita. Lahir je kita dekat dunia ni, mak ayah kita dah bagi kita pakai yang terbaik. Maksudnya dah beli baju baru untuk kita. Maksudnya dia well prepared untuk kita. So that's why sampai ke besar kan, Mosha besar mana pun kan, dah tua mana pun, dia tetap di mata mak ayah kita, kita ni tetap macam baby juga kan. Kita masih lagi macam, dia rasa macam Mosha ni kalau aku tak telefon ni tak tahu dia makan ke tak. Sedangkan Mosha hari ni dah 4 kali makan lah. So benda-benda macam tu. Mana tahu ni, Kelly bagi tahu Contoh. Betul. Mak dia. Betul tu. Betul lah. Memang sebab memanglah mak ayah nak benda yang terbaik, nak kita menjalani hidup dengan senang. Betul. Cuma ni adalah maybe boleh dikatakan satu yang membuka mata jugalah. Sebenarnya ada lagi pilihan-pilihan lain atau jalan lain yang anak diorang boleh ikut lah. Kalau anak hang pun mencari jalan mengikut jalan hang sekarang ni okey ke? Syarat dia jangan susahkan aku lah. Tu je. Susahlah sendiri tapi yang susahkan ayah dia. Jangan pinjam duit ayah. Nak top up. Situasi lah sebenarnya. Sekali okey. Tapi jangan selalulah. Asal hujung bulan telefon pening tuan. Dia sebenarnya benda ni dia ikut situasi lah kan. Tengok keadaan. Kalau kita perlukan makan gaji dan juga buat kerja sendiri, dan kita kena buatlah dua-dua. Kalau tak boleh kita mampu buat survive, kita buatlah kerja sendiri. Kalau tak, makan gaji lah. Kan macam tu. Sebab tu sebagai tadi soalan last kan? Boleh je tambah lagi apa. Yang aku nak tinggalkan untuk orang yang menonton hari ni. Kita sebenarnya kita kena tahu yang lahirnya kita dah ada rezeki yang dah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So bila kita tahu yang kita ni ada rezeki yang dah ditulis, kita kena percaya yang rezeki tu datang daripada Allah. Bukan daripada bos, bukan daripada jiran bos ataupun mak saudara bos. Kan? So benda-benda ni kita kena letak kepercayaan tu kat dalam diri kita. Kalau kata kita rasa rezeki itu datang daripada manusia, maka kita akan berharap pada manusia. Dan bila kita berharap pada manusia, kita akan jadi orang yang bermuka-muka. Maksudnya bila kita tak suka pun, kita akan duduk tunggu sebab kita rasa kalau aku berhenti ni mesti aku tak ada duit. Mesti aku dah tak ada rezeki. Come on. Rezeki ni dah sangat subjektif. Rezeki ni sangat pelbagai.
Tapi tak semua orang boleh cater in this kind of keadaan. Mungkin dia kena belajar daripada kesusahan. Mungkin dia kena belajar daripada pengalaman orang. Mungkin dia belajar daripada pengalaman dia sendiri. So that's why untuk hari ini makan gaji atau kerja sendiri, soalan yang dipersoalkan ataupun tajuk yang di-highlight pada hari ini, setiap daripada benda ni ada pro and con dia. Tapi apa yang sama untuk setiap keadaan ni adalah hang makan gaji ke, hang kerja sendiri ke, hang kena bagi tu 100% untuk kerja hang. Supaya hang dapat rezeki yang berkat dan hang akan dapat kepuasan dalam setiap apa yang hang buat. Itu yang paling penting. So kalau kata kita hebat macam mana pun, kita rasa kita boleh macam mana pun, hakikat dia when kita tengok satu keadaan, kita kena letak yang positif tu dulu. Maksudnya, kalau kata kita rasa itu adalah yang terbaik untuk kita dan kita rasa jalan itu baik untuk kita, kita jalan. Kalau kata kita rasa tak baik untuk kita, kita cuba doa, kita cuba usaha jalan lain, kita cuba dapatkan sesuatu yang mungkin last kali kita akan jumpa the right way ataupun the sweet way of our life. Maksudnya kita dapat satu benda yang okay, hak ni lah yang aku nak. So sampai kita dapat benda tu. So kita kena jalan lah, kita kena jalan dan terus berjalan dan sampai kita jumpa lah apa yang kita nak. Tu daripada Acap. Acap. Yang penting jadi tentera part-time. Jadi tentera part-time. Hari Sabtu Ahad je. Sabtu Ahad je. Tu dia. Bila berkongsian ni nampak macam mula-mula nampak macam simple. Tapi lama-lama tu jadi makin deep macam tu. This is so fun. Membuka mata semua, membuka minda sebenarnya. Betul, membuka juga minda saya juga. Macam penonton saja, moderator pun sekali. So jangan lupa lah lepas ni open table kat mana-mana bagi tahu lah, kita turun lah. Boleh, ada orang post walls tak? Ice cream walls yang Fatah Amin tu. Alamak. So lepas ni kalau siapa-siapa tengok iklan tu, ingatlah yang tulis cerita tu Acap Fine. Gitu. Tu hari pergi tunjuk tu. Wah, gila memang terbaik. Lupa je taklah Acap actually adalah penulis skrip untuk satu drama Sesumpah Ramadan. Sesumpah Ramadan. Sesumpah Ramadan di TV3 tu. Wah, cerita drama lah ni. Sebab dulu kita start berkenalan di sebuah syarikat yang menerbitkan buku, dia penerbit buku dan juga production house. So apa yang kita boleh buat, kita selit lah, kita punya job tu kat situ. Terbaik lah korang. Semua mengeluarkan apa yang kita mampu kat situ. So kita cabar diri. Betul. Sebab masa tu pun kita adalah kita buat kerja apa pun mungkin ada juga rasa macam tak hati. Jadi cara kita nak overcome tidak puas hati yang kita ni sebenarnya dengan mencuba benda baru dan doing something extra dalam pekerjaan kita. Betul. Sebab itulah tiba-tiba Acap jadi penulis skrip. Terbaik lah. Lepas tu bila first time tulis skrip tu, bukan tulis sepenuhnya lah, tapi kiranya ada sokongan daripada penulis skrip profesional lah. Waktu tu yang direct cerita tu Alung Kamaluddin tau. Alung Kamaluddin ke Kamaluddin nama dia? Alung Kamaluddin lah kan. So satu honor untuk kita tulis skrip untuk satu director kelas A dekat Media Prima. Dia ni kelas A punya director. So memang satu benda yang macam aku terlibat dengan dia punya ni. So dekat poster ada nama aku tau. So waktu tu rasa macam orang kampung kena tengok ni. Gitu. Gitu, orang kampung tu kena tengok.
Betul. Dalam meeting dengan production crew pun aku masuk masa tu. So macam gila lah ini kali lah. Jadi dapat pengalaman. Gitu. Betul. Macam ni lah Pengalaman Masya. Untuk orang yang mungkin umur 20-an ke bawah ni, kita yang dah 30-an ni macam rasa macam kau buat je apa kerja yang kau mampu. Those kerja will help you untuk build up your career ataupun yourself in the future. Later nanti all your skills and all your knowledge dari kerja-kerja yang walaupun kerja-kerja kecil, kerja-kerja part time tu akan membantu juga kita dalam masa akan datang. Gitu tak Asyab? Aku boleh jadi ni kan speaker motivasi. Betul. Jadi pengalaman mendewasakan, mematangkan fikiran. Itulah. Benar. Betul. Alright. So dah pukul 10 lebih dah. Ya Allah. Dekat je rasa. Itulah seronok sangat kita borak pasal apa? Itu lah. Yelah, Sampai 3 kali lah pengalaman ni kan. So maybe lah kalau ada peluang lain nak ajak Acap lagi untuk sebab Acap pun seorang marketer. So maybe nak share all the pengalaman ataupun macam sedikit ilmu marketing, branding ke untuk kita. Boleh, insyaAllah. Bayar okay. Wah, banyak. Baik. Tapi untuk naik tak ada lighting lah. Kalau macam tu, kalau ada bajet, insyaAllah kita panggil lagi lighting man ni. Tak apa gitu. Sejak kali pelangi, sejak kali biru ni kan. Kalau next, kena buat kat rumah dia. Tumpang lighting kan. Ni apa kalau tukar lighting ni macam sesumpah juga ni. Dia tukar kan. Alright, okay. Kita dah ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Acap. It's a great information you gave us tonight. Banyak sangat info. Thank you so much. Banyak sangat info yang membuka jugalah minda saya sendiri. Mana tahu nanti saya pun jadi macam korang berdua kan. Buat banyak sangat kerja-kerja. Semampu yang boleh. Mana tahu. Doa-doakan. InsyaAllah boleh. Best sangat. Terbaik lah. Banyak sangat info yang best lah. So, okay lah, tak apa. Next time mungkin kita boleh mengopi bersama ke, mengetih bersama ke lepas ni. Okay, again terima kasih banyak kerana sudi meluangkan masa dan menggelakkan kita orang. Alright, so kita jumpa lagi insyaAllah Acap. Next week kita ada 30 minutes extra atau Acap. So boleh lupa. Sorry, selama sister. Ya Allah, kita orang juga nanti kalau sempat kita tonton, bolehlah tonton. Bolehlah tengok ada menu sikit kita nak share lah. Semuanya datang dari IG. Baik, insyaAllah. Alright, okay. Terima kasih. Assalamualaikum Acap. Assalamualaikum Acap. Bye-bye. Bye. Alright. Okay, tu dia. Best gila lah info dia, Kelly. Ni lah orang-orang ni yang itulah tu. Alright, so tak apa. So kita insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu depan. Dalam Selama Sister. Kali tu kita akan borak pasal macam biasalah pasal produk. Dan juga ni lah kita share menu kan. Kita nak tunjuk ni. Kita nak tunjuk Fiber Pack Plus yang baru. Kita punya look of Fiber Pack Plus tu. Dan juga apakah ingredient yang terbaru dalam tu. Kita ada formula terbaru. Yes, terbaik.
Minggu depan kita kena cerita benda-benda ni semua. Yes. Okay. Alright. Okay. Thank you so much kepada yang menonton dan terima kasih. Yeah. Hafiz Terima Hawi kasih. cakap Jumpa jemput lagi. Hafiz Hawi pula. Jumpa Hafiz Hawi. Mel Hafiz Hawi kita borak sikit. Alright. No Alright. problem. So kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.